Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua panel yang hadir. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya dan panel yang lain. Nama saya Muhammad Imran Mazuki bin Izhar dan panel pertama kita ialah Santini Anak Perempuan Sangar dan panel kedua Muhammad Syamil Zufairi bin Omar. Panel ketiga Nur Atifah binti Hasnul dan panel yang terakhir ialah Syifa Adani binti Roslan. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang hak asasi manusia di dalam isu pendidikan dan di dalam isu kanak-kanak. Terlebih dahulu saya akan memberi sedikit berkaitan hak asasi manusia dari aspek kanak-kanak dan pendidikan. Isu hak asasi manusia dari aspek kanak-kanak dan pendidikan masih menjadi buah mulut masyarakat. Menjadi buah mulut masyarakat Malaysia kerana kita sedia maklum bahawa negara kita masih tidak dapat mendingi negara-negara lain dalam menangani isu ini. Menurut Konvensyen Hak Kanak-kanak, kita sebagai masyarakat perlu menjadi lebih peka terhadap keperluan kanak-kanak dan mewujudkan persekitaran yang selamat untuk mereka. Isu yang berlaku di Malaysia sehingga hari ini adalah isu penderaan kanak-kanak. Menurut New Straits Times 2018, statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan terdapat 14 kes penderaan kanak-kanak yang berlaku dalam sehari. Pihak polis juga menunjukkan bahawa dalam 5 tahun terakhir sebanyak 1,559 kes yang dilaporkan. Ini menyebabkan rekod penderaan kanak-kanak pada tahun 2020 telah meningkat sebanyak 3,825 di negara ini, termasuk penderaan seksual, emosi dan pengabaian. Justru itu, isu ini perlu diberi perhatian dan tindakan yang segera perlu diambil bagi menangani masalah ini daripada terus berleluasa. Pendidikan adalah hak asasi manusia, ialah merupakan kunci untuk membuka semua hak asasi manusia yang lain kerana semua hak asasi manusia adalah berdasarkan asas pendidikan yang berkualiti. Untuk dapat menikmati, melindungi dan menghormati hak-hak ini, tidak dapat dinafikan bahawa mana-mana negara yang tidak perlu mementingkan pembangunan sistem pendidikan yang mantap akan ketinggalan. Oleh itu, sektor pendidikan memerlukan perhatian segera dari semua pihak. Negara telah kehilangan tumpuan terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan. Malah pemimpin dan intelektual kita belum cukup memikirkan sistem pendidikan kita yang sedang sakit. Pusat pendidikan di negara ini mempunyai tanggungjawab untuk mempersiapkan generasi muda untuk mencari pekerjaan yang berpendapatan tinggi tanpa pendidikan sempurna. Sudah pasti sesuatu kaum akan ketinggalan berbanding kaum lain. Oleh itu, saya ingin menanyakan sesuatu kepada panel kita, Syifa Adani, berkaitan dengan isu ataupun masalah yang sering berlaku dalam hak asasi manusia. Pendidikan dan hak asasi manusia kanak-kanak. Jadi bolehkah Cik jelaskan, Cik Syifa? Okey, dalam saya akan membicarakan tentang masalah yang sering berlaku dalam hak asasi manusia pendidikan dan juga hak asasi manusia kanak-kanak. Jadi masalah yang pertama yang sering berlaku dalam hak asasi manusia pendidikan iaitu di mana ada segelintir pelajar masih lagi tidak dapat pergi sekolah disebabkan oleh mereka daripada golongan yang susah, dan kemudian ada beberapa pelajar yang tidak dapat pergi ke sekolah kerana ibu bapa mereka sendiri tidak menghantar kerana menganggap terutamanya kepada pelajar perempuan lah, kerana menganggap pelajar perempuan ini tidak perlu diberikan pendidikan dan hanya duduk di rumah sahaja, dan itu adalah masalah ataupun isu yang sering berlaku dalam hak asasi manusia pendidikan. Jadi sebab itu kenapa hak asasi manusia pendidikan ini diwujudkan bagi memastikan pelajar-pelajar ini sentiasa mendapat bantuan. Okey, manakala untuk hak asasi manusia kanak-kanak pula, antara isu atau masalah yang sering berlaku, yang pertama adalah disebabkan kanak-kanak diabaikan oleh ibu bapa mereka. Yang kedua adalah mereka tidak mendapat perhatian secukupnya. Dan yang ketiga adalah di mana ibu bapa sendiri tidak ada ilmu keibubapaan itu. Okey. Ilmu keibubapaan ini bila tidak ada maka susahlah untuk nak memberi perhatian ataupun nak sentiasa nak tengok budak-budak itu ataupun anak-anak mereka sendiri. So itu adalah isu atau masalah yang diberikan. Okey.
Terima kasih diucapkan secara amnya isu ini berlaku sebabkan terdapat beberapa faktor yang mendorong isu ataupun masalah ini berlaku. Jadi mungkin panel Santini sendiri boleh memberi pandangan Cik berkaitan faktor yang mungkin disebabkan isu ataupun masalah yang dinyatakan panel Cik Syifa tadi. Okey. Kemiskinan merupakan masalah utama bagi pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang sepenuhnya. Faktor yang menyebabkan kemiskinan di negara ini adalah ketidakperhatian pemerintah. Kerajaan merupakan salah satu badan yang bertanggungjawab untuk meningkatkan ekonomi di negara kita. So, peranannya adalah merupakan memberi pandangan dalam ekonomi negara dan memerhatikan ekonomi di negara kita. Disebabkan ketidakperhatian pemerintah di negara kita, kadar pengangguran di Malaysia juga meningkat. So oleh itu golongan miskin dan golongan sederhana tidak mampu untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah dengan membayar yuran. Seterusnya adalah kekurangan peluang pekerjaan di negara kita. Kebelakangan ini majikan-majikan gemar untuk mengambil dan mengupah pekerja asing untuk menjimatkan kos. Terutamanya oleh itu pekerja tempatan jarang untuk mendapat pekerjaan dalam negara ini. So mereka tidak dapat upah dan mereka tidak dapat untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Masalah kedua adalah keganasan rumah tangga. Pada zaman ini masalah keganasan rumah tangga ini merupakan salah satu masalah sosial pada semua peringkat masyarakat. So perkara ini terjadi kepada semua individu tanpa mengira bangsa, kelas dan agama. Berdasarkan statistik, golongan yang paling berisiko menjadi mangsa keganasan rumah tangga adalah golongan wanita. Antara faktor yang mendorong keganasan rumah tangga adalah struktur sosial. Struktur sosial merupakan umur, jantina, status, ekonomi dikenal pasti sebagai faktor yang menyumbang kepada keganasan keluarga. Contohnya, individu yang berumur muda lebih kerap menjadi penganiaya berbanding dengan lebih tua. Dan keganasan rumah tangga lebih kerap berlaku dalam keluarga yang mempunyai tahap sosioekonomi yang rendah, akibatnya himpitan kemiskinan. Hal ini disebabkan individu yang berumur lebih tua menganggapkan individu yang berumur muda atau rendah atau lebih dikenali sebagai kanak-kanak tidak mempunyai berani untuk bersuara apa-apa dan dijadi di rumah keluar. Oleh itu mereka adalah sasaran yang mudah bagi individu yang ingin menjalankan keganasan rumah tangga. Hal ini juga menjejaskan pendidikan kanak-kanak dengan tidak memberikannya. Faktor seterusnya adalah patriarki. Patriarki merupakan organisasi sosial yang mengiktiraf lelaki sebagai pemimpin yang berkuasa dan juga berhak membuat keputusan. Disebabkan statusnya sebagai ketua keluarga, suami, bapa tidak merasa bersalah untuk menghukum dan mengawal isteri dan anak-anak walaupun kadang-kadang dalam keadaan yang agak melampau. Hal ini berdasarkan budaya, undang-undang dan dahulunya mengiktiraf wanita sebagai harta lelaki. Oleh itu, golongan wanita terutamanya kanak-kanak perempuan juga merupakan sasaran yang mudah bagi golongan lelaki ingin sesuka hati menjalankan keganasan di rumah. Kanak-kanak perempuan yang diseksa tidak akan mendapat pendidikan yang sepenuhnya. Itu saja. Faktor yang diberikan memberi sedikit sebanyak punca atas masalah yang berlaku. Akan tetapi ada apa pandangan Encik Syifa bagi memastikan masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik dan apa cadangan Encik Syamil untuk mengatasi masalah ini yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat kita? Pada pandangan saya, jadi untuk menyelesaikan masalah ini dalam
hak asasi manusia pendidikan, yang pertama mungkin cikgu kaunseling sendiri boleh adakan satu slot di mana untuk terangkan kepada kepada pelajar-pelajar ini bagaimana hak mereka sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang kanak-kanak untuk mendapatkan pendidikan. Manakala untuk hak asasi manusia kanak-kanak, kepada ibu bapa sendiri, mereka haruslah belajar untuk tahu ilmu keibubapaan, dan bagi saya kementerian sendiri harus sediakan slot, bagaimana slot khusus perkahwinan itu ada, dan harus ada juga slot untuk mendalami ilmu keibubapaan. Jadi itu sahaja daripada saya. Encik Syamil pula. Silakan kepada Syamil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkenaan dengan Syantini isu boleh ini, mute tak? Syantini. jadi berkenaan dengan isu hak pendidikan dan juga hak asasi manusia kanak-kanak ini, untuk yang pertama saya akan sentuhkan iaitu hak asasi manusia pendidikan. Yang pertama, cadangan untuk mengatasi masalah ini iaitu peranan kerajaan itu sendiri. Kerajaan perlu mengambil berat tentang hak pendidikan ini kerana kita sedia maklum bahawa pendidikan merupakan faktor yang paling penting untuk pembangunan sesebuah negara. Jadi yang pertama, kerajaan perlu membuat bancian di mana memastikan semua pelajar dan semua kanak-kanak di Malaysia mendapat hak pendidikan yang sama dan wajar. Sebagai contoh, apa yang kita lihat sekarang, hak pendidikan sekarang boleh saya katakan tidak sekata kerana terdapat beberapa kawasan yang mendapat pendidikan yang sewajarnya, dan terdapat juga beberapa kawasan yang tidak mendapat pendidikan yang betul, seperti kawasan pendalaman di Sabah di mana abang saya sendiri mengajar di sana dan mengalami situasi di sana sendiri, iaitu infrastruktur di sana sangatlah tidak lengkap berbanding dengan kawasan bandar, yang mana kawasan bandar infrastrukturnya sangat lengkap dan kemudahan yang disediakan sangatlah memuaskan untuk kanak-kanak untuk belajar di sebuah kawasan itu. Jadi jika dilihat dari segi masalah ini, kerajaan perlu memastikan bahawa setiap tempat di Malaysia mendapat pendidikan yang sama rata, tidak kiralah di pendalaman maupun di kawasan bandar. Dan yang kedua yang saya akan sentuhkan, pada era globalisasi ini, penggunaan jalur lebar adalah perkara yang sangat penting pada sekarang ini. Jadi yang kedua saya akan sentuhkan ialah kerajaan perlu memastikan semua pelajar dan semua kawasan di Malaysia ini mendapat liputan jalur lebar yang sewajarnya. Sebagai contoh, terdapat beberapa kawasan yang mendapat rangkaian jalur lebar yang sempurna yang bagus, seperti di kawasan bandar dan sebagainya. Tetapi jika dilihat di kawasan-kawasan pendalaman, di kawasan-kawasan kampung tidak mendapat penggunaan jalur lebar yang sebaiknya. Jadi ini boleh memudaratkan pelajar sekiranya pelajar itu ingin mencari sumber-sumber daripada internet. Jadi perkara ini sangatlah perlu dititik beratkan oleh kerajaan. Okey. Saya ingin memetik akta daripada kerajaan kita sendiri, iaitu Akta Pendidikan 1996 Akta 550, iaitu yang mewajibkan semua pelajar di Malaysia untuk mendapatkan pendidikan. Okey, dari segi itu kerajaan perlu memainkan peranan yang mereka sendiri untuk memastikan semua pelajar di Malaysia untuk mendapat hak pendidikan yang sempurna. Okey. Berkenaan dengan hak asasi manusia kanak-kanak, suka saya sentuhkan sekali lagi, iaitu peranan kerajaan itu sendiri. Kerajaan perlu menitik beratkan lagi tentang penderaan kanak-kanak di Malaysia, kerana kita dapat lihat sekarang pengenderaan kanak-kanak di Malaysia saban hari semakin meningkat, dan juga begitu juga dari tahun ke tahun penderaan kanak-kanak semakin meningkat. Jadi kerajaan perlu memainkan peranan mereka sendiri, iaitu memastikan ibu bapa mendapat pendidikan yang sewajarnya berkenaan dengan hak penjagaan kanak-kanak, cara untuk mengawal emosi mereka sendiri, dan kerajaan juga boleh mengadakan sesi kaunseling percuma kepada ibu bapa untuk memastikan ibu bapa ini mendapat sokongan moral yang sebaiknya untuk menjaga kanak-kanak ini. Dan seterusnya, perkara yang kedua saya akan sentuhkan iaitu peranan masyarakat itu sendiri.
Jika dahulu kita dengar pepatah mengatakan menjaga tepikan orang, tetapi pada zaman sekarang kita dah tak boleh guna pepatah itu, sebab sekarang apa yang di sekeliling kita kena ambil tahu. Contohnya jika terdapatnya penderaan kanak-kanak di rumah jiran kita, takkan kita nak tengok saja, betul tak? Okay, benda ni kita boleh laporkan kepada pihak yang berkuasa untuk memastikan ibu bapa itu tertangkap ataupun mendapat pengajaran untuk menjadikan pengajaran di kawasan tersebut jika berlakunya penderaan kanak-kanak. Jadi saya rasa setakat itu sajalah hujah saya. Okay, terima kasih. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung, maka adakah Cik Atifah boleh simpulkan asas diskusi kita pada hari ini dan bincangkan apa yang telah kita bincangkan tadi. Isu yang dibincangkan adalah hak asasi pendidikan dan hak asasi kanak-kanak. Dan seperti sedia maklum, hak pendidikan adalah merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, lebih baik untuk mewujudkan sebuah negara yang maju. Sebab kalau kita tak ada pendidikan, maka kalau setiap individu tidak mendapat pendidikan yang sempurna, maka individu tersebut akan ketinggalan berbanding dengan individu yang lain. Oleh itu, isu pendidikan ini perlu disuarakan dan hendaklah dikaji semula dengan teliti dan bukanlah mementingkan kaum-kaum yang lain. Okay, contohnya macam saudara Cik Syamil cakap tadi, pendidikan ni bukan semua orang boleh dapat. Contohnya untuk orang yang berada di kawasan pedalaman, orang berada di kawasan perkampungan, mereka tidak mendapat pendidikan yang sepenuhnya dan mencukupi. Contohnya untuk orang yang seperti yang Cik Syifah cakap tadi, orang yang bergolongan berpendapatan rendah, mereka tidak mampu untuk menghantar anak-anak mereka untuk ke sekolah. Jadi pentingnya di sini sebagai kerajaan untuk membantu golongan tersebut untuk memberi bantuan dari segi persekolahan, dari segi untuk membayar yuran, buku teks dan sebagainya. Jadi oleh itu setiap kanak-kanak ataupun setiap individu yang berada di Malaysia ini dapat memberi pendidikan yang sebenarnya untuk mereka. Dan selain itu, selain isu pendidikan, kita hak asasi manusia untuk isu kanak-kanak juga penting dalam Malaysia, sebab kanak-kanak dan pendidikan ni berkait rapat. Contohnya kalau kanak-kanak ni adalah golongan yang lemah dan perlu dijaga dengan baik. Diorang punya persekitaran untuk pembesaran pun perlu dijaga dengan baik. Contohnya sekarang kita lihat banyak isu-isu penderaan, pengabaian kanak-kanak. Contohnya macam kanak-kanak ni macam ibu bapa cuai dalam menjaga kanak-kanak, sampai ada kanak-kanak yang lemas, kanak-kanak yang keluar di taman seorang-seorang, kena culik. Benda-benda ni lah yang menyebabkan berlakunya kes-kes yang penting yang perlu diambil berat tentang kanak-kanak tersebut. Dan oleh itu, saya percaya peranan ibu bapa sangat penting dalam menjaga anak-anak tersebut, kerana ibu bapa adalah merupakan orang-orang yang dekat antara kanak-kanak. Selain ibu bapa, mungkin juga penjaga. Dan saya percaya sebagai kerajaan, institusi kerajaan juga perlu mengambil inisiatif terhadap isu-isu ini supaya isu-isu ini dapat dikurangkan di dalam negara kita. Contohnya seperti di dalam Malaysia, kerajaan melaksanakan Akta Kanak-Kanak 2001 sebagai panduan pelaksanaan undang-undang dari segi memberi perlindungan yang selamat dan memastikan kebajikan kanak-kanak terjaga. Oleh itu, selain itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat juga melaksanakan perkhidmatan pada kanak-kanak untuk memberi jaminan dan perlindungan berikut peruntukan yang ditetapkan oleh Konvensyen Hak Kanak-Kanak yang dibentangkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu Malaysia, luar negara. Okey, akhir kata saya bercakapkan sebagai masyarakat yang harmoni di dalam Malaysia ini, kita perlu sedar dengan keamanan dan keharmonian setiap kaum, dan kita perlu hormat setiap hak asasi manusia yang diperuntukkan untuk setiap individu, dan kita perlu peka setiap isu yang dibangkitkan oleh setiap kaum. Sekian sahaja daripada saya. Okay, terima kasih Atifah. Maka berakhirlah sudah di perbincangan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua panel-panel
dan bagi memudahkan perbincangan kita yang berlangsung sebentar tadi. Okey, terima kasih. Sekejap. Sama. Okay, bye.